أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulih. Allahumma ghanina bi halalin haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi ittaqullaha usikum wa iyaya taqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuham ala dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian selepas subuh kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di masa insyaAllah. Untuk yang sebentar ini kita mulakan surah Al-Fatihah sambil kita share dengan sahabat-sahabat insyaAllah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulih. Alhamdulillah, jumpa lagi pada 3 Ramadan. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yang mulia insyaAllah. Kita sambung terus surah Hud, surah Yunus, tafsiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz, ayat 37, takbir lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Ayat 37, satu ayat insyaAllah. Makna dia, terjemahan dia, dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan
oleh yang lain daripada Allah, tetapi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak pada Al-Quran itu tentang datangnya daripada Allah, Tuhan yang menjadikan dan mentadbirkan sekalian alam. Surah Yunus ayat 37. Ini ceritakan. Kita sambung hari itu. Muka surat 228. Siapa dia orang lain ini, malaikat atau jin? Kalau dikatakan yang mengajar Nabi itu jin, syaitan, kenapa pula dalam Al-Quran ada ayat marahkan syaitan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta berlindung dengan Tuhan daripada syaitan yang celaka. Ni. Takkanlah Nabi Muhammad, kata Tok Guru, menyumpah Tok Gurunya tiap-tiap hari. Tidak ada menasabah apabila tidak syaitan sebagai Tok Guru Nabi. Sahlah Tok Gurunya yang sebenarnya, malaikat yang dihantar oleh Allah. Berfikir cara begini barulah yang merasa bahawa Al-Quran ini bukan rekaan Muhammad, tetapi daripada Allah Ta'ala. Jibril sendiri disebut Al-Amin, malaikat yang amanah, yang setia. Maksudnya Quran ini direct daripada Allah Ta'ala melalui Jibril. Innahu laqawlu rasulin karim. Sebenarnya Al-Quran itu sesungguhnya kalam Allah yang disampaikan oleh Jibril utusan yang mulia. Zi kuwatin inda zil arsy makin, yang kuat gagah, yang berkedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arasy. Muta'in samma amin, yang ditaati di sana dalam kalangan malaikat lagi dipercayai. Ini bintang-bintang gelaran yang diberikan oleh Allah kepada Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang gagah perkasa dan penuh dengan amanah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi sebenarnya Al-Quran ini mari datang, mari kata guru, datangnya dari langit ke bumi dengan tujuan untuk mengiyakan, hendak mengiyakan, hendak membenarkan kitab yang telah sedia ada di depan kamu. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, kamu berasa megah boleh mengajar Taurat, boleh mengajar Injil, maka kamu juga kena berasa megah dengan turunnya Al-Quran, kerana kandungannya Al-Quran ini tidak bercanggah, bahkan benar-benar mengiyakan sebanyak mana kitab yang ada di depan kamu. Sebagaimana Taurat kata bahawa segala dunia di bawah takluk Allah Ta'ala yang maha berkuasa, maka kandungan Al-Quran pun begitu juga. Maka sepatutnya kamu bergembira kerana Al-Quran yang turun di kalangan orang-orang Arab pun mengakui dan mengiktiraf kebenaran kitab Allah. Sepatutnya begitu, tetapi kamu lawan, kamu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini betul-betul bercanggah dengan apa yang kamu ajar kepada orang. Ini mesej kepada Allah Ta'ala kepada kaum Yahudi yang dah tahu dah Taurat. Wa tafsilal kitab. Al-Quran juga merupakan tafsil, yakni penjelasan lanjut bagi kitab Taurat dan Injil yang turun dari langit. Kitab Taurat dan Injil tidak begitu detail. Penerangan dia tidak
sebagaimana Al-Quran mendetailkan sepenuhnya, kerana Taurat, Injil, Zabur turun untuk orang zaman itu sahaja. Seluruh manusia di muka dunia tidak lebih daripada seorang manusia. Sebagaimana individu manusia ada zaman budak, ada zaman belia, ada zaman remaja. Ada zaman dewasa, ada zaman tua. Begitu juga keseluruhan manusia sejak daripada Nabi Adam sampai kiamat melalui peringkat hidup seperti itu juga. Zaman Nabi Adam, hari ini zaman bayi. Zaman Nabi Nuh, zaman akil balik. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, mulai zaman belia dan remaja. Zaman Nabi Muhammad sampai hari ini merupakan zaman yang benar-benar dewasa. Ni, ya. Hanya peringkat umur, peringkat zaman. Sebab tu waktu sebelum ni kitab diturunkan ikut pada zaman tersebut. Habis zaman tersebut, itu saja limitation. Oleh yang demikian, bagaimana kita potong pakaian mengikut keadaan umur. Contoh Tok Guru. Ya. Dan mengikut keadaan badan yang diukur. Begitulah Allah Ta'ala membawa turun kitab dari langit ini. Kita zaman hari ini tidak ditafsirkan dengan sepenuh masa. Sepenuh. Kerana sesuai. Kata Tok Guru Padeh. Sesuai dengan umur kemanusiaan zaman hari itu. Oleh yang demikian, tidak betul kalau Yahudi Kristian mahukan kandungan Al-Quran saling tidak tumpah dengan Taurat, Injil, kerana Taurat, Injil ini diturunkan pada zaman manusia masih muda, remaja. Maksudnya tidak matang lagi diturunkan ayat kitab Taurat dan Injil. Seperti yang juga pakaian budak-budak tentulah tidak serupa dengan pakaian orang tua. Kalau mak kita simpan pakaian kita zaman budak-budak hari ini dalam almari, maka apabila kita sudah berumah tangga, buka almari, baju itu hanya boleh buat sampul tangan. Sedangkan zaman hari itu digunakan sebagai baju. Kerana apa? Padan dengan zaman kecil. Itu diumpamakan. Pakaian kita mengikut umur, mengikut zaman kita. Di antara benda yang menjadi perbezaan bagi kita manusia sekarang ialah Allah Ta'ala membawa Al-Quran penuh dengan cara-cara berfikir. Sedangkan ketika hendak beri faham ajaran dalam Taurat, Injil dan Tuhan bawa mukjizat. Dalam Injil dan Taurat Allah tunjukkan mukjizat. Nabi Musa memukul laut sehingga terbelah dua. Keramatnya Musa kita tidak boleh lawan dia. Masukkan tangan bawah ketiak, mengeluarkan cahaya keputihan. Keramatnya Musa kita kena ikut baginda. Kepada orang yang melawan Nabi Musa, Allah Ta'ala sebut farsalna alaihimut tufana wajjara wal kummala waddafadi'a. Allah Ta'ala menurunkan bala, angin, taufan, belalang, kutu-kutu yang banyak. Allah Ta'ala melepaskan katak dalam telaga, dalam pinggan nasi, dalam periuk, dalam belanga, dalam kuali, mengalirkan darah dalam semua tempat. Nabi Musa memang diberikan keramat. Itu zaman Nabi Musa. Macam-macam mukjizat yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Musa, tapi masih lagi berdegil dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun umat Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala berikan dia cara berfikir. Cuba kamu berfikir kerana kamu orang tua, orang dewasa. Maka di dalam Al-Quran ini banyak benda-benda yang memikirkan, yang tidak payah kepada keramat. Misalnya hukum riba. Kenapa haram riba? Sedangkan barang itu untung, tidak payah buat kerja banyak. Goyang kaki saja di rumah, kata Tok Guru. Duit datang berterusan bertambun-tambun. Kita kata duit itu bolehlah kepada demo ataupun kamu seorang.
Tetapi bagaimana orang yang berhutang? Sebab riba pun haram. Misalnya ada orang kampung tak berhutang dengan kita. Kita kata bawa geran tanah, biar ambo, kata tu guru, saya pegang. Apabila kita pegang geran kepada cagaran, maka kita tidak boleh jual durian dia walaupun luruh berapa lori sehari sekalipun. Kalau kita ambil juga, orang panggil riba. Allah Ta'ala kata kamu tidak boleh ambil riba kerana apa? Kalau durian dia kamu ambil, padi dia kamu ambil, gudang dia kamu sewa, macam mana hendak beri peluang bagi orang miskin teruskan kehidupan? Kamu pegang geran tanah, kamu pegang geran tanah dia, sudah. Kalau dia tidak bayar pitih kamu dalam masa 3 bulan, kamu jual tanah sambil pitih tidak hak bagian. Ambil pitih hak bagian kamu, kata tu guru. Baki dia yang lebih tu berikan kepada dia. Kalau begitu dapat bagi pinjaman, bawa pada dia, kamu boleh pahala. Kalau ada pitih saja tapi tidak ada pahala, tidak boleh masuk syurga. Pasal apa? Mengamalkan riba tersebut. Kalau tidak boleh masuk syurga, kamu masuk neraka. Sebab ada 2 itu saja di akhirat. Tu tak ada pilihan. Kita buat silap, ke neraka. Tak ada boundary, tak ada tempat lain. 2 saja. Syurga ataupun neraka. Kalau kita ambil riba, habis. Confirm kita ke neraka. Mana elok di antara puak yang mengatakan riba ini tidak mengapa, dengan puak yang mengatakan riba ini tidak boleh. Mana molek? Mana betul untuk hidup? Baik riba, baik zina, barang ini barang haram. Walaupun nafsu kamu sendiri menghendakinya. Tapi kamu boleh berfikir. Kalau kamu boleh berfikir, kamu akan mendapati bahawa barang ini barang tidak betul. Ini baru cara betul kerana kita boleh berhujah. Inilah cara diberikan Allah. Cara yang diberikan Allah untuk umat Muhammad SAW yang sudah sampai ke peringkat dewasa. Ini disebut tafsil, menerangkan, memahami. Kemarin dulu, kata Tok Guru, surat khabar sebut kerajaan Kelantan akan tarik balik pengharaman makyung dan akan dipersembahkan ke Padang Beng. Saya, kata Tok Guru, ambo sudah royak, sudah beritahu kepada setiausaha ambo. Kalau ada makyung, ambo lari. Ambo tubik, ambo keluar, kata Tok Guru, daripada majlis. Sama ada raja ataupun tidak ada raja. Kerana kerja ambo menjaga dasar hak Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala lebih besar daripada segala-gala yang ada. Kata Tok Guru, ambo tidak dibenarkan esko ambo ada sekali bersama kalau buat begitu juga. Ambo kata masuk Padang Beng, paling kanan paling kiri tidak ada makyung. Alhamdulillah. Ambo kata, wahai Tuhan, gembiranya aku. Alhamdulillah, wujudnya aku dalam kerajaan ada erti. Tidak kata duduk cari makan, cari pitih. Ada benda yang aku boleh buat dan Alhamdulillah dengan kerjasama daripada pihak penganjur. Ini cerita Tok Guru. Alhamdulillah perkara ini ternyata dia kena tarik balik berita yang dia sebut dalam surat khabar. Dan kalau dia tidak minta maaf, artinya dia berdosa sampai ke akhirat. Dia kena tarik balik kalau buat ralat supaya orang ramai faham bahawa benda yang dia siar tidak betul. La raiba fi, tak usahlah ragui. Tak usahlah ragui mengenai Al-Quran ini. Bagi orang yang mengaji ataupun belajar sastra Arab dan nahu Arab, la ini dipanggil la lil jinsi. La lil jinsi iaitu menafikan jenis. Maknanya sebarang jenis dan sebarang corak keraguan tidak ada dalam Al-Quran. Tuhan kata la raiba fi,
Tidak ada langsung sebarang jenis Rabbi. Rabbi raiba fi. Raiba. Keraguan. Mir raibil alamin. Bahawa Al-Quran ini datang daripada Tuhan yang membuat dan yang membina mendidik semua. Maksudnya bila ayat daripada Al-Quran tidak ada bab keraguan, yakin sepenuh-penuhnya. Yakin sepenuh-penuhnya dengan ayat Al-Quran. Sebab tu kita baca waktu Ramadan ni, hebatnya pahala. Lagi hebat kita tahu terjemahan dia, kita tahu tafsiran, kita tahu tadabburnya. Yakin sepenuhnya dengan ayat Al-Quran. Tuhan yang mendidik semua alam manusia. Tuhan yang mendidik semua alam manusia, alam jin, alam kayu baru, alam kayu, alam batu, alam malaikat, alam syaitan. Tuhan yang membuat alam-alam itulah yang menurunkan Al-Quran. Bagaimana kamu tidak kagum dan kamu tidak berasa khusyuk, tawaduk apabila berdepan dengan Al-Quran yang datang daripada Tuhan Rabbil Alamin. Macam mana? Pelik. Kita semua tidak takut, tidak khusyuk, tidak tawaduk bila dibacakan ayat Quran. Jangan tuan-tuan, mohon. Paling tidak pun satu muka surat tu. Satu muka surat kita baca, pastikan kita cari bab. Bukan hafazan saja. Cari jalan untuk kita cari hafazan, cari dia punya cari dia punya tadabbur tu. Paling koman pun satu ayat untuk menggetarkan jiwa kita ni. Takutlah, apalagi dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan jangan langsung tak tahu dengan bab terjemahan ayat Quran tu. Itu yang kita bimbang, kita baca tapi kita tak takut dengan Allah Ta'ala. Carilah jalan untuk kita takut dengan Allah Ta'ala. Satu ayat pun cukup, apalagi dalam bulan Ramadan ni. InsyaAllah. Kita akan sambung lagi nanti ayat yang seterusnya, ayat 38. Am yakulu naftarahu kul fa'tu bisuratim min mislih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Terjemahan dia, orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan dialah, yakni Muhammad, yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau demikian datanglah satu surah yang setanding dengan Al-Quran itu dan panggillah sesiapa saja yang kamu dapat memanggilnya, yang lain daripada Allah, untuk membantu kamu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Surah Yunus ayat 38. Allah cabar kaum kafir yang mengatakan ayat itu ayat Nabi Muhammad. Disuruh orang kafir, orang yang mencabar Allah Ta'ala tu, orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah Ta'ala tu, disuruh Nabi memberitahu bahawa cuba buat, datangkanlah satu ayat ataupun satu surah yang setanding dengan Al-Quran. Allah cabar dia orang. Tu kena kenong kita. Maksudnya tak boleh dibuat-buat, tak boleh direka-reka. Ayat Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan kena bertugas, insyaAllah yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita jumpa lagi InsyaAllah. Cuba petang ni, kalau tak ada kuliah di masjid ataupun surau, kita jumpa petang ni sambungan tafsir ayat 38. Yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana
ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أمنا واقضي وجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahasanna bizil wajjabaru wa tasamna bimalakudhal ladzi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum. InsyaAllah selamat berpuasa yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Puasa yang khusus. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam jin, alam kayu baru, alam kayu, alam batu, alam malaikat, alam syaitan. Tuhan yang membuat alam-alam itulah yang menurunkan Al-Quran. Bagaimana kamu tidak kagum dan kamu tidak berasa khusyuk, tawaduk apabila berdepan dengan Al-Quran yang datang daripada Tuhan Rabbil Alamin.